So, nanti untuk slide itu sebab saya tidak nampak, so bila saya explain nanti sudah sampai sekarang saya akan berada pada inisiatif pendigitalan SME. So, untuk Okay. inisiatif oke, saya akan proceed ya. Sebab saya tidak Okay. nampak tapi di tangan saya memang saya ada slide lah. So, untuk slide Oh, okay. ya. So, untuk kita pergi kepada inisiatif yang kalimat yang pertama adalah berkenaan dengan inisiatif pendigitalan SME dan koperasi. Kita pergi kepada slide yang nomor 2 untuk latar belakang. Untuk latar belakang, inisiatif pendigitalan SME dan koperasi adalah geran padanan baru yang telah diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2020 oleh Kementerian Keuangan. Dan matlamat utama inisiatif pendigitalan ini adalah untuk menggalakkan PKS dan koperasi dari sektor swasta untuk mengadaptasi perkhidmatan pendigitalan dalam operasi perniagaan harian mereka. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan 50% geran padanan sehingga 5,000 kepada setiap PKS dan koperasi dan dana yang berjumlah 500 juta untuk 5 tahun dan terhad kepada 100,000 PKS atau koperasi yang terawal lah. So, untuk setakat ini, PKS ini masih terbuka untuk permohonan lah. So, untuk inisiatif ini, BSN, Bank Simpanan Nasional dan MDEC telah menjalin kerjasama strategik dalam membantu tujuan Kementerian Keuangan untuk menguruskan pengeluaran geran. So, pada sekitar hujung bulan Mac tahun ini, di bawah inisiatif ke-9 Pemerkasa, koperasi dipelawak untuk memanfaatkan tawaran seperti mana dinikmati oleh PKS. So, sebelum ini bermula pada tahun lalu, hanya SME atau PKS sajalah yang boleh apply geran ini. Tapi bermula pada Mac tahun ini, koperasi sudah boleh mula untuk membuat permohonan lah. Okey, kita terus ke next slide. Untuk manfaat inisiatif pendigitalan SME dan koperasi ini, yang pertama dapat berinteraksi dengan pelanggan yang selesa dalam platform digital. Mohon maaf, dia punya slide tidak bergerak, masih lagi di awal-awal tu. Okey, kita pergi bahagian manfaat. Sudah slide di situ. Yang Rosetia minta kasih slide nombor 3 kah? Ya, slide nomor 3. Rosetia minta tolong bantu. Mungkin slide yang boleh di-download. Mungkin slide ni perlu kena enable editing tu dulu, baru boleh gerak. Betul. Ataupun boleh share slide ni dalam grup nanti? Boleh? Boleh ya? Nanti saya sudah share dengan Puan Anasti. Kalau dia dapat, dia boleh bantu. Okey, tidak apa. Sekejap kami dengar sajalah, nanti kita apa. Iya, Puan. Okey, kami nanti akan silah. Encik Syukri tolong edarkan slide di dalam grup seperti mana yang telah diadakan. Nanti yang lain boleh mengikuti. So Encik Mekendi mungkin boleh teruskan ya, Encik Mekendi. Boleh. Saya teruskan ya. Ini adalah slide yang nomor 3 untuk manfaat yang akan kita dapat daripada inisiatif pendigitalan kepada koperasi dan PKS. Yang pertama tadi, kita dapat berinteraksi dengan pelanggan yang selesa dalam platform digital. Selain itu, PKS dan koperasi yang mempunyai profil atau selia mempunyai kelebihan dalam menarik pelanggan lah. So yang kedua, untuk transformasi produk dan perkhidmatan PKS kepada yang lebih baik kepada pelanggan. Dan selain penampilan yang lebih menarik, pendigitalan dapat menjadikan sesuatu yang dengan lebih mudah. Contohnya, perisian perakaunan dan untuk menghasilkan invoice secara automatik.
Yang ketiga, PKS dan koperasi juga dapat memasarkan produk di peringkat global dan membolehkan PKS dan koperasi menguasai pasaran tempatan dan antarabangsa yang mudah dicapai melalui penggunaan perkhidmatan digital. Dan yang terakhir, PKS dan koperasi juga akan dapat optimumkan proses dan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan mereka. Selain itu, dapat mengurus aliran kerja dan mengakses data dengan mudah melalui cloud storage services. Okey, kita beralih kepada slide yang nombor 4. Okey, antara perkhidmatan digital yang ditawarkan kepada SME dan koperasi, perkhidmatan digital ni adalah dalam bentuk software ya tuan-puan. So antara perkhidmatan digital yang ditawarkan, yang pertama adalah e-dagang, yang kedua sistem pengajian sumber manusia HR dan juga customer relationship management, yang ketiga pemasaran digital ataupun jualan, yang keempat kerja jarak jauh remote working, yang kelima electronic point of sale sistem e-POS, yang keenam perolehan, yang ketujuh enterprise resources planning ERP perakaunan dan percukaian. So untuk perkhidmatan digital ini antara permohonan yang saya terima setakat ini yang paling famous lah, yang paling banyak saya terima adalah electronic point of sale sistem e-POS dengan ERP lah perakaunan. So untuk e-POS ni contoh dia itu mesin cashier mesin. Sekarang kita just pakai digital untuk membuat sebarang transaksi lah jual beli. So dia memudahkan perekodan kita punya jualan harian lah dalam satu hari. Untuk ERP pula dia mau kepada perakaunan, so dia memudahkan company untuk membuat sistem perakaunan dan percukaian lah. So sekiranya SME dan koperasi berminat untuk membeli salah satu perkhidmatan digital, SME dan koperasi boleh menghubungi vendor yang terpilih untuk dapatkan info yang lebih detail lah untuk patch perkhidmatan digital ini. So kita pergi kepada slide yang nombor 5, peranan dan tanggungjawab. So peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Kementerian Kewangan untuk melancarkan pakej ini. Yang pertama BSN, Bank Simpanan Nasional. So peranan kami adalah untuk sebagai peneraju dan fungsi kami adalah saluran untuk permohonan geran lah. So kami di BSN akan menerima permohonan daripada PKS dan SME dan kami juga yang akan memproses untuk mendapatkan kelulusan dan seterusnya membuat pembayaran geran. Dan untuk MDEC adalah Malaysia Digital Economy Corporation ataupun lebih kenal sebagai MDEC. Mereka ada berperanan sebagai rakan kongsi di mana diorang berfungsi untuk menguruskan pengambilan penyedia perkhidmatan teknologi. Dalam slide ni kami panggil dia TSP ataupun vendor lah. So untuk MDEC ni diorang akan memilih vendor yang menawarkan perkhidmatan digital ini dan hanya vendor yang terpilih sahaja yang boleh menawarkan inisiatif pendigitalan SME ini. So ini adalah MDEC akan pilih vendor. So kami sebagai BSN hanya berdasarkan daripada senarai vendor yang dipilih oleh MDEC lah. Sekiranya vendor yang dipilih oleh SME dan PKS tidak ada dalam senarai vendor MDEC, kami tidak dapat memproses permohonan lah. Okey, kita pergi kepada slide yang ke-6, iaitu kelayakan pemohon untuk SME dan koperasi. Yang pertama, PKS dan SME dan koperasi haruslah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 60% warga negara Malaysia. Yang kedua, PKS mesti berdaftar di bawah akta yang relevan di Malaysia, diklasifikasikan sebagai PKS
ini kalau macam kita di Sabah, mostly yang kita buat pendaftaran perniagaan di Majelis Daerah untuk syarikat milikan tunggal ataupun perkongsian dan untuk syarikat Sdn Bhd lah. Dan bagi koperasi, mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Yang ketiga, PKS dan koperasi haruslah telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan yang terakhir, PKS koperasi perlu mempunyai purata jualan tahunan minimal 50,000 setahun lah. Kita pergi slide yang seterusnya, yang ketujuh. Dokumen untuk permohonan ini adalah senarai dokumen untuk permohonan ini. Yang pertama, salinan kad pengenalan pemilik, pengarah syarikat, rakan kongsi, dan pemohon lantikan koperasi atau mana yang berkenaan. So, untuk koperasi kami hanya perlukan IC pemohon lantikan lah. Dan untuk salinan IC bagi syarikat Sdn Bhd dan partnership, kongsi, kami perlukan ke semua director untuk semua IC director untuk Sdn Bhd dan juga semua IC untuk kongsi. Yang kedua, untuk bukti pendapatan, kami perlukan PKS dan koperasi boleh menyediakan salah satu dokumen inilah, nyata bank syarikat untuk 2 bulan terkini, atau penyata akaun beraudit terkini, atau penyata akaun pengurusan kewangan terkini. Namun, untuk syarikat milikan tunggal, sole prop, sekiranya dia tidak ada akaun, current account, kami juga boleh terima saving account lah. Okey. Yang ketiga, sebut harga invoice daripada pembekal perkhidmatan pendigitalan yang disenaraikan oleh MDEC. So, invoice SME ataupun koperasi kena dapatkan invoice daripada pembekal perkhidmatan untuk kami memproses permohonan lah. Yang keempat, salinan lesen pendaftaran syarikat, SSM atau lain-lain borang sebagainya di bawah Akta Syarikat 2016 dan bagi koperasi salinan sijil pendaftaran SKM. Dan untuk kita di Sabah untuk milikan tunggal dan partnership kita kena dapatkan itu trading lesson untuk tahun ini 2021 lah. Dan yang terakhir borang permohonan yang lengkap. Okay. Kita pergi kepada slide untuk data proses aliran permohonan. Ini adalah carta aliran permohonan. Yang pertama, PKS atau koperasi pemohon menghubungi dan melantik vendor untuk perkhidmatan pembelian. Untuk yang di sini, PKS dan koperasi kena dapatkan invoice untuk perkhidmatan digital yang diperlukanlah untuk yang dibeli. So, selepas itu, pemohon melengkapkan dan menghantar borang permohonan beserta dokumen yang diperlukan kepada vendor. Untuk SME dan koperasi, tuan-puan boleh menghantar permohonan terus kepada vendor sebab selalunya vendor dorang compile semua permohonan baru dorang akan hantar terus ke BSN lah. Okey. Yang ketiga, vendor ataupun TSP mengumpulkan permohonan, membuat senarai permohonan dan menghantar permohonan beserta dokumen ke bank. So, selepas itu kami di bank akan menerima permohonan, bank akan memproses permohonan dan memaklumkan kepada pemohon mengenai status kelulusan lah. So, apabila sudah lulus, kami akan maklumkan kepada SME dan koperasi di mana pemohon akan membuat pembayaran 50% daripada jumlah invoice. So, suka saya terangkan di sini, untuk kelulusan geran ini, dia hanya kelulusan 50% daripada jumlah invoice ataupun maksimum 5,000 sahaja. So, di sini
mostly banyak yang customer confused lah untuk kelulusan. So, saya terangkan di sini untuk yang contoh yang pertama, sekiranya kami menerima invoice sebanyak 6.000, kelulusan hanya diberikan 50% daripada 6.000 itulah, yaitu 3.000. Dan baki daripada 50% itu 3.000, SME ataupun koperasi akan bayar kepada vendor tersebut, dan vendor akan memberikan kami resit pembayaran untuk kami membuat pembayaran baki 50% lah. So itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekiranya jumlah invoice adalah 11.000. Jadi jumlah kelulusan hanya 5.000 sahaja, maksimum 5.000. Dan 11.000 tolak daripada 5.000 itu ada baki 6.000. 6.000 itu perlu dibayar oleh SME dan koperasi kepada vendor, dan selepas itu vendor akan mengumumkan kami resit pembayaran, barulah kami boleh membuat pembayaran geran 5.000 itulah. Dan untuk pembayaran geran ini, untuk makluman tuan dan puan, kami akan bayar terus kepada vendor tersebut lah. So selepas itu adalah contoh pemohon mengumpulkan resit pembayaran kepada cawangan BSN yang memproses tersebut, dan selepas itu cawangan BSN akan mengemas kini dan memaklumkan kepada ibu pejabat untuk memproses pembayaran kepada TSP atau vendor. Untuk pembayaran geran, semua akan kami hantar kepada ibu pejabat kami di KL, dan mereka yang akan memproses pembayaran geran. Dan selepas pembayaran geran berjaya, TSP ataupun vendor dimaklumkan mengenai pembayaran tersebut. So, itu sahaja untuk inisiatif pendigitalan SME. So, saya akan proceed kepada taklimat yang kedua, yaitu skim microcredit Pemekasan. Setelah saya habis taklimat yang kedua ini, baru saya akan buka untuk soal jawab lah. So, kalau bagian Ursetia sudah dapat share itu slide untuk skim microcredit Pemekasan. Saya akan start. Saya mulai ya untuk skim microcredit Pemekasan. Skim microcredit Pemekasan merupakan salah satu package pembiayaan pinjaman kepada PKS, di mana skim ini telah dilancarkan pada awal April 2021 di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada hujung bulan Mac lah. So, skim ini adalah untuk menyokong kelangsungan perniagaan, terutamanya perniagaan yang terkesan oleh COVID-19. So, untuk skim microcredit Pemekasan ini, pembiayaan yang ditawarkan adalah 5.000 sehingga 50.000 pada PKS. Dan keadaan keuntungan interest rate yang ditawarkan adalah 3%, dan tempoh pembiayaan adalah 1 tahun sehingga 5.5 tahun, yaitu termaksud 6 bulan moratorium rehat pembayaran bagi pembayaran sekarang. So, untuk yang ini, untuk tempoh pembiayaan ini, dia akan bagi 6 bulan pertama untuk moratorium lah. Jadi maksudnya bulan ke-7 baru kita akan start membuat pembayaran. So di bawah skim microcredit Pemekasan ini, dia terbagi kepada 4 lagi skim kecil. Yang pertama, BSN Micro Pemekasan. Ini slide yang nomor 2 lah. Untuk BSN Micro Pemekasan, tujuan pembiayaan yang pertama modal kerja dan juga pembelian aset.
Dan kriteria kelayakan pemohon yang pertama perusahaan mikro, milikan tunggal, perkongsian, syarikat senian berhad yang di dalam proses pemilihan perniagaan akibat wabak COVID-19. Yang kedua haruslah dimiliki oleh warga negara Malaysia. Yang ketiga bekerja sendiri termasuk ahli profesional, contohnya akuntan, doktor ataupun peguam juga boleh membuat permohonan. Yang keempat, bukan penerima produk BSN, Micro I Penjana Tourism Financing. Okey, sebelum package pemerkasan ni, kita ada produk BSN Micro I Penjana Tourism Financing. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merupakan penerima BSN Micro Penjana Tourism Financing, secara automatik tidak layak untuk membuat permohonan package BSN Micro Pemerkasan inilah. So yang kelima, perniagaan haruslah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun pihak berkuasa tempatan. Ini macam kita di Sabah, yang penting ada trading license 2021 dan juga untuk senian dia perlu ada dokumen senian berhad dan juga trading license 2021 yang menandakan perniagaan itu masih aktif sehingga kinilah. Dan yang keenam, perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan dijalankan secara sepenuh atau separuh masa. Okey, jenis sektor perniagaan yang boleh apply pembiayaan ini, yang pertama perencitan dan pemborongan, yang kedua pembuatan, yang ketiga perkhidmatan, dan yang keempat lain-lain sektor atau subsektor yang dipertimbangkan oleh pengurusan BSN. Dan kadar keuntungan 3%, tempoh terlalu pada ketersediaan dana. So ini selagi dana itu masih ada, selagi kita boleh buat permohonan lah. So package yang kedua di bawah BSN Micro Pemerkasa ialah BSN Micro Pemerkasanita. Ini sama juga dengan BSN Micro Pemerkasa, cumanya untuk Pemerkasanita adalah perusahaan atau perusahaan mikro yang dimiliki oleh usahawan wanita, iaitu sekurang-kurangnya 51% dimiliki dan dikendalikan oleh usahawan wanita dan dalam proses pemulihan perniagaan akibat wabak COVID-19. Dan kriteria kelayakan sama juga dengan BSN Micro Pemerkasa. Jenis sektor perniagaan pun sama juga dan kadar keuntungan sama 3%. Dan kita pergi kepada package yang ketiga, BSN Micro I Pemerkasa Mampan. So untuk BSN Micro Pemerkasa Mampan ni, tujuan pembiayaan ini adalah untuk dana bagi menampung kos-kos tetap operasi perniagaan sehingga 6 bulan seperti gaji pekerja, bil utiliti, sewaan dan lain-lain lah. Ini adalah untuk menampung kos operasi perniagaan. Dan kriteria kelayakan permohonan dia sama juga, mestilah perusahaan mikro yang dalam proses perniagaan akibat wabak COVID-19 dimiliki oleh warga negara Malaysia, bekerja sendiri termasuk ahli profesional dan juga bukan penerima produk BSN Micro I Penjana Tourism Financing, dan perniagaan haruslah berdaftar dengan SSM ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan yang kriteria untuk yang keenam ni, perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 5 tahun dan dijalankan secara sepenuh masa. Dia tidak sama dengan package yang lain yang untuk BSN Pemerkasa Mampan sekurang-kurangnya sudah 5 tahun beroperasi lah. Dan jenis sektor perniagaan sama juga, peruncitan dan pemborongan, pembuatan, perkhidmatan dan juga lain-lain sektor atau subsektor yang dipertimbangkan. Kadar keuntungan sama juga 3% dan temposa tertaluk pada ketersediaan dana. Okey. Untuk package yang terakhir iaitu BSN Micro I Pemerkasa Belia. Untuk yang ini tujuan pembiayaan yang pertama untuk modal kerja dan juga pembelian aset perniagaan. Kriteria kelayakan pemohon untuk Pemerkasa Belia ini, perusahaan mikro
yang dimiliki oleh usahawan muda berusia 30 tahun dan ke bawah, yaitu sekurang-kurangnya 51% dimiliki dan dikendalikan oleh usahawan muda yang berdaftar seperti tersebut di atas dan di dalam proses pemulihan perniagaan akibat wabak COVID-19. Dan ini juga haruslah dimiliki oleh warga negara Malaysia, bekerja sendiri, termasuk accountant, doktor program juga boleh apply, bukan penerima produk BSN Micro I Penjana Tourism Financing, dan perniagaan daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan perniagaan haruslah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan dijalankan secara sepenuh masa dan separuh masa. Jenis sektor juga sama untuk perincitan dan pemborongan, pembuatan, perkhidmatan dan lain-lain sektor atau subsektor yang dipertimbangkan oleh pengurusan BSN. Kadar keuntungan 3% dan tempoh terlalu kepada ketersediaan dana. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk package ni kita tak payah risaulah which one yang kita mau pilih, sebab nanti sekiranya kita berminat untuk apply, kita boleh hantar kepada BSN. Nanti bahagian processing akan semak dan dia akan choice lah which one package yang sesuai dengan perniagaan kita. So, untuk dokumen yang diperlukan untuk apply permohonan ni, untuk yang pertama, salinan sijil pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan juga lesen perniagaan dengan pihak berkuasa tempatan PBT. So, untuk yang ini, untuk syarikat Sdn Berhad, kami perlukan dokumen seperti Form 9, 49, 24, Memorandum and Article dan dokumen-dokumen yang berkaitan lah, dan lesen perniagaan 2021 untuk menandakan yang kamu punya bisnes aktif sehingga tahun inilah. Untuk syarikat milikan tunggal ataupun partnership, kami hanya perlukan lesen 2021 dan juga perlu disediakan juga lesen lama, iaitu masa mula-mula kita membuka perniagaan, untuk kami rekodkan berapa tahun sudah kita punya bisnes beroperasi lah. So, yang kedua adalah salinan kad pengenalan IC, pemilik tunggal akan kongsi semua pengarah, pemegang saham, penjamin jika perlu. Yang ketiga, penyerta akaun bank syarikat untuk 3 bulan terkini lah. So, sekarang ni sudah bulan 6. So, untuk 3 bulan terkini kita boleh sediakan dari bulan Mac, April dan Mei. Yang keempat, ini salinan penyerta kewangan akaun ini jika perlu. Dan yang terakhir, lain-lain sokongan yang diberikan oleh pihak BSN dari semasa ke semasa. Okey. So, untuk cara penghantaran permohonan pinjaman ini, tuan-puan boleh terus menghantar permohonan melalui website kami di BSN bagi untuk memudahkanlah, sebab sekarang ini kita di bawah PKP. So, saya nasihatkan semua tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar permohonan melalui website di website BSN di bahagian business financing dan cari produk permakasa, dan tuan-tuan boleh isi permohonan dan upload dokumen yang diperlukan lah. So, nanti apabila kami tuan-tuan dan puan-puan isi, kami akan terima permohonan dan kami akan setelah terima kami akan menghubungi pelanggan lah. Namun sekiranya ada yang mau juga datang ke cawangan, untuk makluman kami di Sabah, kami ada 3 cawangan mikro. Yang pertama di BSN Kota Kinabalu, cawangan utama Kota Kinabalu. Yang kedua kami ada di BSN Tawau, dan kami juga ada di BSN Megajaya Sandakan lah. So, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh juga datang terus kepada cawangan inilah. So, untuk package pemakasa dan
pendigital untuk inisiatif pendigitalan SME sampai di sini saja. So saya akan buka kepada soalan sekiranya adalah. Okey, selamat pagi. Tuan Mekendi. Okey, baik, sebelum tu ya. Sebelum tu ya, saya mohon tuan-tuan perempuan sekalian ya, yang mana-mana tuan-tuan yang ingin mengajukan soalan, sebelum itu suka saya untuk memaklumkan terlebih dahulu ya. Terima kasih Cik Mekendi. Kalau boleh saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan perempuan untuk memberikan nama penuh dan daripada koperasi mana ya. Tolong sebutkan nama penuh ya. Kalau tidak pun chat saja kepada pihak urus setia. Chatkan nama penuh dan juga nama koperasi, dan kalau boleh soalan terus. Jadi kita boleh terus untuk memberikan jawapan. Dan sebagai makluman, bersama dengan kita pada hari ini ya, kita ada pegawai penyelaras iaitu Puan Anasri Majus dan juga Ketua Seksyen Pembangunan iaitu Pengarah Bangkit Pembangunan Puan Syuhani Zulkifli dan juga Pengarah SKM Negeri Sabah Encik Matias Nurdin. Baiklah, teruskan Puan dengan soalan. Okey, Assalamualaikum. Saya Dayang Rusi Malai Sreni binti Muhammad Din daripada Koperasi Wanita Pesona Labuan Berhad. Saya ingin bertanya kepada Tuan Mekendi, iaitu kalau macam list of vendor ni yang untuk pendigitalan ni, kita boleh dapat daripada mana? Adakah daripada dalam website? Macam contoh saya di Labuan, macam yalah, saya mau tahu juga daripada mana saya boleh dapat yang list of vendor. Itu satu. And then yang kedua, saya mau tanya, macam saya bilang tadi, saya daripada Koperasi Wanita Pesona. Sekiranya saya ada satu lagi syarikat yang ada nama saya juga. Dan lepas tu saya ingin memohon dua permohonan. Satu untuk Koperasi Wanita di bawah skim Pemerkasa Nita. Dan lepas tu untuk company saya sendiri, saya ingin mohon micro I. Adakah dibenarkan jika ada dua macam directorship begitu? Itu soalan saya. Thank you. Okey, selamat pagi Puan. Okey, untuk tadi tu senarai list vendor. Untuk senarai list vendor nanti untuk sebab sebelum ni kami ada upload dekat kami punya website, tapi pada masa sekarang senarai itu tidak dapat diakses melalui kami punya website. So untuk list vendor ini nanti saya akan share kepada penyelaras SKM, nanti minta tolong bantu share kepada semua ahli koperasi. So nanti di situ boleh rujuklah senarai vendor yang ada. Dan nanti saya akan selitkan juga borang permohonan sekali lah. So Puan tadi untuk Mikro Pemerkasa tu kita ada dua company bahkan mau apply. Ya, betul. Satu under Koperasi Wanita Pesona. Jadi itu saya kira memohon under I Pemerkasa Nita. Dan lepas tu satu lagi syarikat saya sendiri. Itu kira macam memohon under micro I kah ataupun ialah mana-mana yang bersesuaian lah, Pemerkasa Mampan kah begitu. Adakah dibenarkan? Okey, begini. Untuk pada masa sekarang untuk koperasi, syarikat koperasi masih belum boleh apply ini pemerkasa lah. Hanya syarikat seperti Senan Berhad dan juga milikan tunggal dan partnership sahaja. So untuk pendidikan koperasi itu tidak dapat, tapi itu boleh apply untuk yang inilah inisiatif pendigitalan SME tidak ada masalah. Cuma untuk pemerkasa tidak dapat apply. Namun untuk syarikat yang satu tu yang Puan maklumkan, yang kedua tu itu kita boleh hantar permohonan lah. Kita boleh hantar permohonan untuk pemerkasa. Okay, alright. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan Dayang di atas soalan tadi, dan seterusnya kita buka kepada tuan-tuan atau puan-puan yang ingin bertanyakan lagi mengenai geran pendigitalan ini. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, saya Wahidi Taimi dari Koperasi Keluarga Sindi, Kota Bulu. Jadi ada orang di sini. Pertama,
adakah koperasi jika dia tidak mencapai jualan 50K setahun layak memohon geran? Kemudian yang keduanya, saya sama ada saya terlepas pandangkah apa tadi, dalam mikrokredit ini tidak disebut pula adakah dia pun boleh dipohon oleh koperasi. Terima kasih. Okey, selamat pagi Tuan. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, sekiranya jualan tahunan tidak mencapai 50K setahun, memang memang kami tidak dapat proseslah sebab itu adalah syarat utama dia. So untuk pengiraan 50K gross rata jualan kasar untuk 50K satu tahun, kami akan based on kalau macam contoh untuk bank statement, kami akan kira kemasukan duit lah untuk 2 bulan terkini. Kami akan tambah dan kami bagi average dan kami akan darab kepada setahun lah, 12 bulan. Sekiranya tidak mencapai 50K memang tidak dapat proses lah. Tapi setakat ini mostly peniaga yang saya terima mostly semua boleh mencapai 50K setahun lah. Actually sebelum ini kelihatan mestilah 100K setahun jualan tahun, tapi setelah diubah menjadi kelihatan kepada 50K setahun. So sekiranya tidak mencapai jualan 50K setahun, memang tidak layaklah untuk dapatkan inisiatif pendigitalan SME. So untuk soalan yang kedua, adakah koperasi boleh apply pemerkasa? Okey, untuk makluman Encik, setakat ini untuk syarikat koperasi masih belum boleh memohon untuk produk mikro pemerkasa lah, hanya untuk syarikat Sdn Bhd, pemilikan tunggal dan juga partnership lah. So sebenarnya Encik ada bisnes lain dalam bentuk Sdn Bhd, pemilikan tunggal atau partnership, kita boleh try apply lah untuk mikro pemerkasa. Okey. Okey, terima kasih. Hello. Hello. Ya. Baik. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Boleh Hello? Tuan teruskan. Okey. Saya Muhammad Yaakob bin Haji Siti adalah Koperasi Kopusa Maju. Koperasi Pembangunan Usaha-Sama Masyarakat Maju Sabah Berhad. Okey. Saya ingin pertama iaitu tentang grant. Grant kalau saya faham, apabila grant ini kita tidak perlu membayar balik. Biasanya grant lah. Itu soalan saya. Kedua, saya nak bertanya, kita punya jualan Koperasi Kopusa Maju ini seperti tahun lepas peruncitan melepasi 3 juta. Kita sendiri ada pasar raya yang mana kita juga membekal bakul seluruh Sabah dan juga mana-mana kerjaan persekutuan dan kerjaan negeri. Jadi berapakah pinjaman ataupun grant kalau kita nak memohon? Itu saya. Terima kasih. Okey, terima kasih soalan tadi. Okey, untuk geran ini, soalan pertama, adakah geran ini perlu dibayar atau tidak? Okey, untuk geran inisiatif pendigitalan SME, memang geran ini tidak perlu dibayarlah. So dia dikira sebagai salah satu subsidi untuk pembelian software perkhidmatan digital daripada Backdoor lah. So untuk yang soalan yang kedua, untuk pinjaman koperasi, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, untuk setakat ini untuk syarikat koperasi masih belum boleh membuat permohonan untuk pinjaman mikro pemerkasa. Namun untuk inisiatif pendigitalan SME memang
jualan kamu sudah boleh melepasi syarat lah, boleh apply untuk pembelian untuk inisiatif pendigitalan SME. Jadi saya mau balik minta maaf. Jadi grant ini hanya untuk pendigitalan sajalah. Ya, IT lah, untuk IT punya program lah. ya betul. Oh, betul. komponen IT seperti Ya, kepada software lah. software lah. Seperti kita contoh macam kita punya pasaraya. Pasaraya ini hello. Okey, Ya. pasaraya kita punya barang, kita punya unit barang, kita sudah melepasi 10,000 unit barang. Jadi satu kita sudah buka sini dan kedua kita sudah buka juga iaitu di Telipuk Jalan Panggar. Jadi kalau untuk digital ini contoh untuk sistem kita punya order stok, berarti kita boleh memohon kepada BSN lah. Ya, boleh. Ya, betul, boleh. So, dia akan lagi memudahkan macam kita punya perekodan, begitu. Ya, betul. Macam perekodan, apa semua sistem itu. Tapi kita memang ada sistem, tapi kita mau upgrade lagi. Jadi kita minta, jadi berarti grant ini boleh disediakan lah. Ya, boleh. Okey, jadi di mana kami memohon untuk office di HQ kah atau ada sini di Putatan ini ada dia punya branch juga? Okey. Okey, untuk permohonan grant untuk inisiatif pendigitalan SM ini, yang paling penting kita pilih dulu vendor mana perkhidmatan digital yang kita mau beli. Setelah itu kita dapatkan invoice daripada dorang. Lepas tu lengkapkan dokumen permohonan. Okey. Lepas tu boleh hantar kepada kami di BSN Cawangan Utama Kota Kinabalu di sini dekat Jalan Kemajuan. Ya, betul. So datang boleh naik ke tingkat 1, pergi bahagian mikro. Tingkat 1 bahagian makro, boleh berjumpa dengan saya lah, terus Encik McKendy. Siapa? Encik? Tuan? Encik McKendy. McKendy. Boleh panggil, ya, ataupun boleh panggil saya Mac saja pun boleh juga. Mac lah. Okey. Membawa sunang Kadazan. Membawa sunang Kadazan. Ya, membawa sunang Kadazan. Oh, ya. Okey. Terima kasih, Tuan. Okey, terima kasih. Kita akan memohon dia, insyaAllah. Boleh. Baik, terima kasih Encik Muhammad Yaakob daripada Korpusa Maju. Okey, soalan tadi begitulah Encik McKendy. Kita beberapa koperasi ni dia banyak pelbagai fungsi. Ada 9 fungsi utama. Ada pemborong peruncitan, ada pengguna, ada peladangan dan begitu. Ialah kita kata orang khusus aktiviti perniagaan koperasi ni memang begitu meluas juga untuk makluman Encik McKendy. Dan itulah pertanyaan daripada kooperator-kooperator kita. Dan saya buka lagi soalan sekiranya ada daripada tuan-tuan perempuan. Sekiranya ada soalan lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan rasanya untuk koperasi hanya layak untuk membuat permohonan dari segi inisiatif pendigitalan SME Cik McKendy Setakat ini itu sajalah. Maknanya untuk yang pemerkasa tu yang macam Nita Belia tu maknanya dia tertumpu kepada individu yang mempunyai syarikat persendirian ataupun yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan Oh, itu nampaknya membantu juga para usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil kepada yang memerlukan bantuan di sebalik pandemik COVID-19. Jadi kita buka lagi soalan kepada koperasi kita yang turut hadir pada hari ini Kalau ikutkan saya punya senarai kita dah ada 110 orang. Sekiranya ada pertanyaan pertanyaan sila ajukan tuan-tuan perempuan kerana ini julung-julung kali kita adakan. Okey, terima kasih Puan. Saya tanya lagi balik daripada Korpusa Maju. Berapa maksimum untuk dapat grant digital IT ni, sistem komputer ni? Okey, begini. Okey, maksimum yang kita kelulusan yang inisiatif pendigitalan ni boleh dapat, dia adalah kelulusan dia 50% dari jumlah invoice ataupun maksimum 5,000.
means maksimum dia 5,000 lah. Tapi dia bergantung pada jumlah invoice. Seperti yang saya explain sebentar tadi, kalau macam contohlah invoice tu 6,000 untuk pembelian software tu. So jumlah kelulusan yang akan kita bagi hanya 3,000 sahaja, 50% daripada jumlah invoice itu. Jadi 3,000 yang baki selebihnya tu tuan kena bayar kepada vendor. Selepas tu kamu kena kemukakan receipt kepada kami untuk bukti pembayaran, baru kami akan proceed untuk pembayaran yang selebihnya lah. Dan untuk contoh yang kedua, kalau sekiranya harga invoice itu adalah 11,000, contohlah harga software itu 11,000, kami hanya bagi kelulusan sampai maksimum 5,000 sahaja. Means baki dari 11,000 tu tolak 5,000, 6,000 tu baki 6,000 tu kamu kena bayar sendiri kepada vendor. Selepas itu sendiri lah geran itu. Jadi tuan hanya 5,000 saja. Ya, maksimum 5,000 saja. Kami punya pendigitalan IT ni, Betul. kami punya harga 100,000. 100,000. Oh. Ya. Jadi Ya, sistem boleh sampai itu kan, 5,000 saja. jadi dia kena buat sistem gitu database. Dia kan kena, dia satu kita mau buat database sistem, jadi kepada customer. Jadi apabila kita akan terus satu ke customer. Kedua, apabila kita mau gunakan sistem, apabila stok barang sampai, kita tidak menggunakan sudah pakai main tulis-tulis, kita terus main barcode saja, tekan-tekan macam itu sistem lah. Jadi kita pun pendigitalan kita mau secara total. Jadi kita layak 5,000 saja lah. Okey, tak apalah. Ya, buat masa sekarang hanya 5,000 sahajalah maksimum. Okay. Terima kasih. Okey. Ya, selamat Tuan. Terima kasih Encik Yaakob. Seterusnya saya buka kepada Encik Mahlan daripada Koperasi Pelayaran Marudu. Silakan Encik Mahlan. Encik Mahlan, anda di mana? Kami tidak dapat mendengar suara Encik Mahlan. Encik Mahlan. Ya, hello, boleh dengar? Okey, boleh dengar Encik Mahlan. Teruskan. Hello, boleh dengar? Okey, terima kasih Bu Sri. Okey, saya Mahlan Masri daripada Koperasi Usahawan Pelayaran Tayar Sandakan. Salah satu koperasi yang mengusahakan bisnes otomotif tayar dan bengkel yang ada di Sabah ini. So, soalan saya sini sebenarnya banyak sudah disoal oleh Tuan Haji. Saya berterima kasih dengan Tuan Haji Jos karena soalan-soalan itu yang cukup mampan, dan antara soalan itu ada yang saya dah sampaikan tapi saya tak perlu soal lagi setelah pun dijawab. Okey, sebelum itu kami pun telah menggunakan sistem pendigitalan untuk koperasi. Okey, dan kos itu kami beli sendiri dan tanggung sendiri. Dia melebihi 10,000. Kalau tak campur dengan PC sistem lagi memang lebih lagi lah. So, kalau dari itu kan daripada invoice itu memang ada melebihi 10,000. Tetapi hanya 5,000 sahaja yang maksimumnya. Adakah kami perlu lagi untuk memohon untuk mendapatkan insentif 5,000 itu, sedangkan kami selaku membeli sudah menggunakan sistem itu dan membeli yang kami beli itu bukan daripada sistem daripada maksudnya daripada luar, daripada sistem yang kita gunakan yang sedia ada ini. Kedua Sdn Berhad. Okey. Berapakah nilai pinjaman yang maksimum yang boleh dibagi daripada SME ini yang jualan dia melebihi 1 tahun. Itu saja. Okey, terima kasih. Ya, boleh. Okey, untuk yang soalan pertama, sekarang kamu sudah ada beli software bahkan. So, untuk saya punya advice di sini,
sekiranya kamu memerlukan perkhidmatan digital tambahan untuk koperasi, boleh terus memohonlah. Tapi sekiranya sekarang tidak memerlukan lagi, so saya rasanya tidak perlulah terlebih dahulu. Itu saya punya nilai. So mendengar kamu sudah ada software itu sekarang, ataupun kita mau tambah ke apa, kita boleh apply, kita kena apply permohonan yang baru lah. Dan itu untuk soalan yang pertama. Untuk yang soalan yang kedua, kita mau apply permohonan pemerkasa untuk syarikat Sdn Berhad. Untuk tadi mau tanya berapa maksimum pinjaman, Bang An? Betul. Untuk maksimum pinjaman yang kami tawarkan adalah sehingga 50,000 KL lah, 50,000. So untuk kelayakan dia adalah bergantung kepada income company itu sendiri lah. So kami bagian processing dia akan semak income company. Dan selepas itu, selain itu kami akan juga semak rekod sikris lah. Dan di situ kami akan boleh kira berapa kelayakan yang kami boleh bagi kepada pelanggan lah. Itu sajalah. Ya. Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mahlan. Ya, terima kasih. Okey, seterusnya Puan Napsia. Seterusnya Puan Napsia ke? Bikin kopi dia. Ada. Okay, boleh peserta lain mutekan mic sebab kita perlu dengar suara daripada peserta lain. Puan Napsia yang angkat tangan tadi ke? Puan Napsia, silakan Puan Napsia dengan soalan terus. Kalau sekiranya tiada kepada... Sorry, salah tertekan kot. Tak ada, sorry. Oh, tertekan. Okey, baik. Kepada tuan-tuan perempuan yang lain pula yang ingin ajukan soalan kepada tuan penceramah kita yang perlu lagi mendapatkan jawapan yang kepastian, Encik Jamaidin. Encik Jamaidin dari koperasi mana Encik Jamaidin? Silakan. Encik Jamaidin. Kalau tidak pun kepada, okey baik, Puan Syuhani, ni bos saya, Encik Makendi, Puan Syuhani Zulkifli, Ketua Pengarah Pembangunan. Silakan Puan. Okey, terima kasih juru acara majlis kita pada pagi ini. Dan selamat pagi Encik Makendi. Jadi saya mengambil kesempatan ni juga untuk bertanya lah kan. Kalau saya tengok daripada website BSN tu, saya tengok tempoh geran ini sehingga 5 tahun. Jadi adakah itu bermakna dia bermula daripada, kalau tidak silap, 21 Februari 2020, adakah ini bermakna peluang akan terbuka kepada koperasi ataupun SME sehingga pada Februari 2025? Dan itu pertama. Yang kedua, sekiranya lah permohonan lengkap dikemukakan, berapa lama mengambil masa untuk mendapat kelulusan? Itu saja dari saya, Tuan. Terima kasih. Okey, selamat pagi Puan Syuhani. Okey, untuk soalan yang pertama, tempo untuk geran ini berdasarkan daripada pembentangan belanjawan, dia adalah 500 juta. Dana dia adalah 500 juta untuk 5 tahun dan terhad kepada 100,000 PKS ataupun koperasi yang terawal lah. So ya, betul. Dia hanya akan kalau sekiranya dana ini tidak habis sehingga 2025, dia memang akan sampai 2025 lah, tahun 2025. Namun sekiranya dana ini habis awal, dia bergantung kepada ketersediaan dana jugalah. Tapi buat masa ini memang dana ini masih banyaklah sebab dana yang diberikan, geran yang diberikan pun hanya
5,000. Jadi dia memang geran ini boleh dinikmati oleh banyak koperasi dan juga SME lah. So untuk yang kedua, untuk proses permohonan untuk inisiatif pendigitalan SME ini, kami mengambil masa 14 hari bekerja, sebab pemandangan kita dalam tempoh PKP dan juga kami di bahagian BSN pun sekarang kami menggunakan panggilan kerja lah, means untuk makluman, kami kadang-kadang macam 1 minggu tu 2 hari kami ada di office, 2 hari kami ada di rumah, begitulah. So memang kami akan mengambil 14 hari bekerja lah. So apabila sudah dalam proses tu, apabila sudah mendapat kelulusan tu kami akan maklumkan melalui SMS lah, dan kami akan maklumkan kepada customer. Terima kasih. Okay, sama-sama Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Encik Abdul ya. Ya, saya nak bertanya begini Tuan, mengenai mikro. Saya menanam sayur-sayuran ataupun irigasi sayur-sayuran di belakang rumah. Layakkah saya memohon untuk mikro ini? Okey. Terima kasih soalan tadi. Okey, begini. Untuk soalan ini, untuk permohonan mikro pemerkasa, untuk syarat utama yang kita kena ni, kita boleh apply permohonan ni, yang penting kita punya permohonan tu, kita punya perniagaan tu ada lesen perniagaan, dan yang penting kita punya perniagaan sudah melebihi daripada 6 bulan lah. So dan juga kita dapat menyediakan 3 bulan bank statement terkini. So sekiranya dokumen ni kita ada, so kita memang boleh mencuba untuk apply lah untuk mikro pemerkasa ni. Okey. Maksud saya itu saya buat penanaman sampingan di belakang rumah. Jadi saya tanya tadi, layakkah saya memohon? Jadi jawapan Tuan bahawa saya boleh memohon, tapi dengan syarat ada lesen, ada apa lagi tu? Ada lesen, statement 6 bulan. Ya, operasi 6 bulan, dan kita ada bank statement 3 bulan terkini lah. Untuk kami, untuk proof itu kita punya income bisnes kita. Tapi kalau penanaman saya ini adalah mitigasi sayur lada, sedangkan dalam lesen saya itu supply pemakanan Islam. Boleh ke? Boleh ke itu? Sepatutnya dia kena ni lah, dia sepatutnya kena tally lah dengan kita punya tally dengan kita punya apa jenis perniagaan dalam lesen perniagaan. Sebab nanti kami akan membuat site visit. So kami akan minta gambar perniagaan kita lah. So untuk kes yang begini memang ada susah sikit lah untuk dapatkan kelulusan. Halo. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Saya Nasim dari Koperasi Wawasan Desa Sandakan Berhad. Okey, koperasi kami sekarang mempunyai 2 buah kolam yang sudah. Apakah koperasi kami boleh meminta bantuan dana untuk meneruskan kolam tersebut supaya diisi bibit? Kerana koperasi sekarang kekangannya adalah segi kewangan.
Okey, Tuan. Okey. Untuk makluman Tuan, seperti yang saya maklumkan sebenarnya tadi, buat masa sekarang untuk syarikat koperasi, kami belum dapat boleh membuat permohonan untuk mikro pemerkasa lah. Jadi kami tidak dapat menerima permohonan setakat ini untuk pinjaman lah. Yang sekarang kita hanya boleh untuk koperasi kita hanya boleh apply untuk inisiatif pendigitalan SME sahaja. Oh, begitu. Baik. Oh. Encik Jamaidin ke? Ya. Okey, Encik Jadi- Jamaidin. Okey, dan untuk makluman para kooperator yang sempit sekalian, Encik Jamaidin serta tuan-tuan perempuan, jangan lupa untuk kita ikuti pada 17 Jun ini, hari Khamis, kita ada pembiayaan ataupun taklimat promosi TMP, tabung modal pusingan SKM. Ini pun topik yang menarik. Jadi saya jemput semua koperasi lagi lah ya untuk mengikuti program kita pada hari Khamis ini pukul 9 untuk mengikuti syarat-syarat ataupun koperasi yang layak untuk membuat permohonan pinjaman TMP. Terima kasih Encik Jamaidin dengan soalannya. Baik, seterusnya saya ingin jemput koperasi daripada Koperasi Usahawan Bumi Putra Sabah, Encik Jos Matsinipu. Ada di dalam talian tak, Encik Jos? Encik Jos daripada Koperasi Usahawan Bumi Putra Sabah. Boleh teruskan dengan soalan Encik Jos? Ya, Puan. Teruskan Encik Jos. Saya Jos. Boleh dengar? Boleh Puan. Boleh Tuan, boleh. Teruskan. Halo. Boleh dengar? Boleh dengar Encik Jos. Teruskan Encik Jos dengan soalan. Saya adalah Encik Megan. apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memohon grant kerana Koperasi Usahawan Bumi Putra Sabah ini baru saja didaftarkan, dan dengan itu berapakah tempoh matang koperasi ini baru boleh pohon untuk grant? Terima kasih. Okey. Terima kasih Tuan untuk soalan. Okey. Untuk kelayakan, sekurang-kurangnya kita punya koperasi sudah didaftarkan beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan lah. Minimal 6 bulan. Lepas tu mempunyai purata jualan tahunan 50,000 setahun. Dan dokumen yang kami akan minta untuk proof ini jualan tahunan, dua bulan bank statement terkini ataupun penyerta akaun beraudit terkini ataupun penyerta akaun pengurusan kawan terkini lah untuk proof jualan tahunan lah. Dan untuk grant ni dia hanya sampai 50% daripada jumlah invoice dan maksimum 5,000 lah grant. Menjawab soalan ataupun ada lagi yang Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Encik Jos. Seterusnya Encik Izan. Encik Izan. Ada tak Encik Izan dalam talian kita? Encik Izan, teruskan Encik Izan. Dari koperasi mana? Ya, Assalamualaikum Puan Yasmin. Puan Izan di Waalaikumsalam. Koperasi UMS. Saya Puan Izan dari Koperasi UMS. Saya ingin bertanyalah dengan Encik di sini kalau saya tengok untuk yang memohon grant pendidikan tu perlu sertakan sebut harga atau invoice dari pembekal perkhidmatan pendigitalan yang jadi maksudnya di sini kalau macam kami ada membangunkan sistem sendiri. Jadi maksudnya kami boleh tidak untuk memohon grant?
maksudnya kami Teruskan saya. itu software kami. Apa tuh? Maksudnya kami yang akan mereka atau Sambung. Halo. Oke. Untuk Encik Mackendy tidak berapa dengar Encik Mackendy. hello, dengar kan? Okey Encik Mackendy tolong apa ni kuatkan suara Encik Mackendy. Oke. Oke, boleh dengar? Boleh teruskan. Oke, boleh. Oke, teruskan. Oke, untuk untuk salah satu kita punya dokumen, kita mesti dapatkan invoice daripada pembekal perkhidmatan digital ni lah. Means ini adalah senarai vendor yang dipilih oleh MDEC. So, sekiranya koperasi ingin membeli software perkhidmatan digital ini, dia kena melalui senarai panel yang MDEC sediakanlah. So, sekiranya vendor itu tidak ada dalam senarai MDEC, so memang kami tidak boleh membuat proses permohonan lah untuk grant ni. Dapat menjawab? Okey, sama-sama. Peserta yang lain tolong mutekan ya. Peserta yang lain tolong mutekan mic kerana kita tidak dapat mendengari apa yang disampaikan oleh tuan penceramah kita. Mohon kerjasama. Buka mic. Saya. Encik Mackendy. Ya. Puan Ijan, persoalan tu telah dijawab ke Puan Ijan? Ya. Telah dijawab Puan Ya, Yasmin. sudah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Ijan. Seterusnya Encik Ahli Buruj ke tadi yang angkat tangan? Ya, selamat pagi. Saya dari Pagi. Desa Sendaran Berhad. Berkenan yang kalau saya tidak silap pada tadi penjelasan tu 17 hari bulan 9 ni 2021 ni lah kan. Dia spesifik untuk pinjaman untuk koperasi kah atau macam mana kah itu? Ya, betul Encik Ali. Itu untuk pinjaman kepada koperasi yang memang kemudahannya disediakan oleh SKM, oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okay. Encik Ali boleh dengar? Ya. Ya. Okey ya. Dia Encik Ali boleh melalui ini Suruhanjaya kah atau dia melalui perbankan kah atau macam mana tu? Tidak. Melalui Suruhanjaya. Oh, melalui Suruhanjaya. Melalui SKM. Okay. Ya, betul tuan. Okay. Jadi dia punya kata laluan tu sama juga ke tu? Atau dia akan ada dimaklumkan? Oh, tidak. Kita ada maklumkan kepada pegawai penyelia, mungkin boleh dapatkan maklumat. Kalau tidak nanti saya minta pegawai saya ataupun urus setia untuk sharekan link tersebut di dalam grup tuan-tuan puan-puan ya. Okey. Terima kasih Encik Ali. Baik, seterusnya Encik Jalni. Encik Jalni daripada koperasi mana Encik Jalni? Teruskan dengan soalan. Encik Jalni, sekiranya masih ada di dalam talian ini Encik Jalni, boleh teruskan dengan soalannya. Urus Tia, ada lagi tak soalan daripada koperator-koperator? Sebab saya hanya melihat di dalam... Sudah terjawab sudah. Terjawab sudah ya Encik Jalni. Baik, terima kasih. Terima kasih Encik Jalni. Seterusnya sekiranya ada lagi soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, sama-sama.
Encik Abdul Latif. Encik Abdul Latif Kuli dari koperasi mana Encik Abdul Latif? Silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Saya dari Waalaikumsalam, Koperasi teruskan. JTB Sempurna Berhad. Soalan sama ada saya ditinggal ke apa? Swap lain sini tidak kuat, badai hujan kan? Yang ternyata account diperlukan tu dia kena bank dari BSN kah atau bank yang lain selain MyBank kah boleh? Itu saya Puan. Terima kasih. Ya, Encik Mekendi pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Dalam syarat Sekejap ya Tuan, kita teruskan dulu dengan soalan daripada Encik Abdul Latif ya, sama ada penyata kewangan selain daripada bank BSN boleh atau tidak. Encik Mekendi sila jawab. Encik Mekendi, terima kasih. Okey, untuk jawapan ini untuk penyata kewangan tu dari bank lain pun boleh. Tidak semestinya daripada BSN lah. Means bank-bank lain pun kita boleh hantar untuk 2 bulan bank statement terkini. Okey. Okey, jelas Sudah dan dijawab terima ya kasih. Encik Abdul Latif. Ya, Baik, Puan, seterusnya jelas. Terima kasih Abdul Puan. Hamid Sabah. Encik Abdul Hamid Sabah, silakan dengan soalan dan daripada koperasi mana Encik Abdul Hamid? Ya, Assalamualaikum. Saya nak bertanya dan kadang ini dalam masa COVID ini kan sekurang-kurangnya yang 6 bulan kena beroperasi dulu itu syarikat ataupun lesen perniagaan ni. Saya cadanglah jangan dulu diadakan itu yang 6 bulan ni, Pak. Pinjam terus. Jangan lagi tunggu yang 6 bulan beroperasi baru boleh pinjam. Jadi saya cadang itu kalau kami mau meminjam jangan lagi tunggu 6 bulan tu. Kasih pinjamlah terus. Dalam era COVID inilah. Kalau tidak ada sudah COVID yang 28 hari bulan ini tidak ada sudah, itu terpulanglah kepada undang-undang BSN ataupun peminjam agensi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Encik Abdul Hamid. Teruskan Encik Mekendi. Itu saya setuju tu. Okey, untuk untuk terima kasih soalan tadi Tuan. Untuk inisiatif pendigitalan SME ini, dia adalah pembelian perkhidmatan digital. So untuk setakat ini memang syarat dan kelayakan harus bisnes tu haruslah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan lah. Itu sahaja yang saya boleh jawab untuk yang inilah. Dan untuk mikro pemerkasa pun berdasarkan daripada syarat dan kelayakan, yang penting bisnes itu sudah beroperasi selama 6 bulan. Itu dia punya kelayakan minimal lah yang kami perlukan. Terima kasih. Encik Abdul Hamid, begitulah jawapan daripada Encik Mekendi. Maknanya sememangnya kita kena mematuhi syarat yang telah diletakkan ataupun dikemukakan oleh pihak BSN untuk kita patuhilah ya. Maknanya tidak ada pengecualian Encik Mekendi. Ya, betul. Begitulah tuan-tuan perempuan di dalam. Okey ya, rasanya semua sudah terjawab persoalan tuan-tuan perempuan. Ada lagi? Okey, daripada mana tuan? Ya. Sebutkan nama. Okey, nama saya Rio dari Koperasi Pelayaran Rujukan. Saya nak tanya soalan. Kalau ikut yang keadaan kami sekarang kan kami koperasi berdaftar dengan SKM, lepas tu kami pun berdaftar dengan PBT juga, pihak berkuasa tempatan. So, maksudnya kami ada trading license lah. Jadi saya mau tanya, jadi bolehkah kami memohon yang pemerkasa tu? Itu soalannya. Okey, terima kasih Tuan. Okey, untuk soalan ini, sekiranya kita ada lesen perniagaan, itu untuk trading lesson bahkan kamu apply. Ya, betul. So, okey, kalau ada itu lesen, memang kita boleh apply lah untuk mikro pemerkasa. Okey, cantiklah. Satu lagi ada soalan. Yang pasal apa tadi yang
yang digital apa? Grand digital. Oke, digital. Oke. So sekarang kan koperasi kami ini dia aktiviti kami kan sebagai sebenarnya cakap apa? Supplier untuk Batara lah, maksudnya untuk ke semua outlet Batara. Jadi sekarang kan kami ada guna itu satu sistem yang dipanggil portal B2B lah. Maksudnya kami untuk supply, untuk jadi supplier kan kami mesti guna itu sistem lah untuk tracking invoice, accounting punya dokumen, so semua kami boleh cek dari sana lah. Jadi maksudnya yang dana apa digital tadi kami boleh mohon atau macam mana? Ya, kita boleh mohon untuk kita punya koperasi lah. Boleh. Lah yang bagus sepatnya. Jadi sekurang-kurangnya koperasi pun lagi bersemangat lah untuk terus maju ke depan. Ya. Oke, terima kasih banyak, Tuan. Ya, sama-sama. Terima kasih Encik Rio atas soalan tadi. Mungkin soalan daripada Encik Rio tadi maka berakhirlah sudah ya. Ke ada lagi soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian sebelum kita menutup tirai program kita pada pagi ini? Ada lagi ke soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian? Encik Jalni, Encik Jalni angkat tangan sekali lagi ke Encik Jalni. Last question, Wan. Okay, last question. Cik Mekendi dari Cik Jalni. Teruskan Cik Jalni. Ya, sekali lagi ya. Ya, Jalni. Ya. Soalan dia, di mana kami dapat memperoleh borang nih, Bang? Borang untuk permohonan ini online ataupun ada borang manual daripada cawangan BSN yang berdekatan. Oke, untuk borang permohonan inisiatif pendigitalan SME kita boleh dapatkan di website kami di BSN lah. Namun untuk senarai vendor itu nanti saya saya email atau WhatsApp kepada bahagian SKM Sabah untuk hebahanlah kepada ahli untuk sekali dengan borang permohonan lah. Tapi buat masa sekarang borang permohonan kita boleh capai juga, kita boleh download di website BSN. Dan permohonan tu kamu boleh hantar terus. Sekiranya dokumen sudah lengkap, kamu boleh hantar ke Wisma BSN Kota Kinabalu lah. Menjawab, Tuan? Halo. Ya, maksudnya selepas permohonan itu siap, kalau melalui borang menu ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Encik Jalni. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin soalan yang terakhir sebelum kita menutup tirai program taklimat kita pada pagi ini. Selamat pagi, Puan. Encik Jamaidin. Okey, selamat pagi. Satu pertanyaan yang terakhir. Ya. Okay. Dalam program kita pada hari ini atas anjuran yang dibawa hanya sebagai info kepada koperasi-koperasi saja, tidak mendatangkan faedah kepada koperasi itu. Kerana dalam skop hari ini koperasi tidak boleh dapat dana ini. Dapat sedikit. Saya cadangkan pada program-program akan datang agar koperasi diberi ruang dan peluang untuk mendapat dana seperti ini. Apa artinya kita mengikuti program begini? Okey, itu satu. Kedua, maklum dan okey. Yang terakhir, kami soal peruncitan. Adakah soal pedagang-pedagang kecil diberi bantuan atau mendapat bantuan dalam program ini? Tentunya kepada ahli-ahli koperasi ya. Terima kasih. Terima kasih Encik Jamaidin.
Okay, bersama dengan kita ada Puan Syuhani. Puan Syu, boleh dengar tak Puan Syu? Boleh. Okey, Puan Syu, saya mohon Puan Syu untuk memberi maklum balas kepada Encik Jamaluddin berhubung dengan pertanyaan beliau. Sebenarnya program kita pada hari ini pun sememangnya memberikan faedah dan juga manfaat kepada koperasi yang hadir. Kerana ini juga kan adalah inisiatif yang kerajaan perkenalkan untuk membantu kata orang pihak PKS dan juga koperasi. Jadi pada pandangan Puan Syu untuk di peringkat kita Puan Syu, dan juga itu soalan yang pertama. Yang kedua dari segi soal peruncitan Puan Syu. Ada tak bantuan yang diberikan kepada koperasi peruncitan? Teruskan Puan Syu. Okey, terima kasih di atas komen daripada Encik Jamaluddin tadi. Jadi untuk makluman Encik Jamaluddin, taklimat yang kita adakan pada hari ini adalah untuk menyampaikan kepada semua koperasi bahawa kerajaan pun mengambil kira koperasi, bukan sahaja SME tetapi juga koperasi untuk peluang mendapatkan geran bantuan pendigitalan sehingga 5,000 ataupun 50%. Maksimanya 5,000. Walau bagaimanapun, ia mempunyai syarat-syarat. Biasalah kan, untuk memberikan sesuatu tu kepada sesebuah badan, dia mesti meletakkan syarat-syarat yang munasabah supaya geran yang diberi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi kita cuma mau share dengan koperasi bahawa kemudahan ini juga termasuk untuk koperasi, bukan sahaja SME. Jadi untuk mendapatkan benda tu, kalau koperasi tiada masalah dan dia dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka koperasi itu bolehlah mendapat manfaat, ya. Jadi kita tidaklah boleh untuk memberikan secara percuma tanpa syarat. Ini duit kerajaan. Yang untuk koperasi sendiri, selain daripada geran-geran yang diberikan oleh kerajaan, kita juga di SKM ada menyediakan pelbagai kemudahan keuangan, ya. Jadi pada 17 hari bulan nanti kita ada satu lagi taklimat mengenai dengan tabung modal pusingan khusus untuk koperasi. Jadi Tuan, itu yang pertama. Yang kedua Tuan, untuk peruncitan ni sebenarnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga mempunyai inisiatif untuk membantu koperasi-koperasi. Yang pertama, sepanjang COVID berjalan sejak tahun lepas, ada beberapa koperasi yang diminta untuk menjalankan aktiviti kedai jualan harga patut, di mana hasrat kita dalam program kedai jualan harga patut itu untuk membolehkan orang-orang koperasi ataupun masyarakat di sekeliling mendapat barang keperluan pada harga yang lebih rendah. Jadi manfaat yang diperoleh oleh koperasi yang menyertai program tersebut ialah perbezaan harga runcit dengan harga tawaran yang rendah itu ditimbal dengan subsidi kepada koperasi. Itu untuk yang peruncitan. Selain itu juga dalam tempoh COVID ini, kalau tuan-tuan ada masa, tolong buka laman sesawang SKM, di mana ada info-info mengenai inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh SKM kepada koperasi. Jadi kita membuka pinjaman, ya, pinjaman tabung modal pusingan SKM kepada koperasi-koperasi sehingga 100,000 tanpa cagaran. Jadi itu juga merupakan salah satu kemudahan yang diberi, dan selain itu juga kita menyediakan geran-geran bantuan yang boleh dipohon oleh koperasi mengikut keperluan koperasi tersebut. Jadi untuk lebih faham, untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas, mintalah koperasi tuan-tuan yang ada hasrat
untuk mendapatkan kemudahan kewangan itu berhubung dengan pejabat-pejabat ataupun pegawai-pegawai penyelia di kawasan tuan-tuan. Jadi adakah itu menjawab persoalan itu tadi? Okey, alright. Encik Jamaidin. Terima kasih. Okay. Terima kasih Encik Jamaidin. Baiklah, demikianlah tadi ya soalan yang terakhir daripada Encik Jamaidin. Rasanya soalan yang terakhir itu merupakan soalan penutup tirai kepada program kita pada hari ini. Sebelum itu ya tuan-tuan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mewakili pihak Urustia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Mackendy Lawsy, kita punya pegawai ataupun tuan penceramah kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini di dalam taklimat inisiatif Pemerkasa Geran Pendigitalan SME dan Koperasi, iaitu pegawai pembiayaan dan pembangunan perniagaan daripada Bank Simpanan Nasional Cawangan Utama Kota Kinabalu. Kita berikan tepukan dan terima kasih kepada beliau kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan ucapan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Tuan Haji Ruslan bin Muharram kerana sudi bersama-sama dengan kita, iaitu dari Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan N34. Begitu juga dengan tuan-tuan puan-puan sekalian, kooperator-kooperator daripada seluruh negeri Sabah khususnya yang bersama-sama dengan kami pada hari ini di Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk mengikuti program taklimat kita. Dan sebelum kita menutup tirai, saya mewakili Urus Setia memohon maaf menyusun jari 10 jari lah ya, memohon maaf kepada tuan-tuan puan-puan sekalian sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang kami mengendalikan program pada hari ini. Namun sebelum kita menutup tirai, saya pohon kerjasama daripada tuan-tuan puan-puan sekalian untuk kita buka mic sama-sama. Buka mic dah, buka kamera pula. Buka kamera. Kita mahu merakamkan gambar kenangan. Kita mahu menggambarkan. Terima kasih atas ceramahnya, atas pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, kita boleh gambar Urustia, ambil gambar Urustia. Kalau boleh kita on mic, on. Terima kasih dengan pencerahannya. Terima kasih SKM, terima kasih JSKM. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua. Okey, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Pihak Urustia ready. Sudah ke ambil gambar? Jangan buka mic ya yang lain. Kalau boleh buka dia punya kamera.
Masih ada lagi ke tuan-tuan? Oh, masih ada 78 orang lagi di dalam ya. Belum tinggalkan grup ni ya. Masih setia lagi dengan program kita. Wah, terima kasih kepada tuan pengarah, terima kasih kepada semua pegawai-pegawai SKM yang sudi meluangkan masa juga pada hari ini, dan suka saya untuk memaklumkan program SKM yang akan datang pada 17 Jun. Pada 17 Jun, tetapkan temu janji anda bersama kami SKM Negeri Sabah untuk program taklimat pembiayaan TMP SKM. Tabung modal pusingan SKM pada 17 Jun ini pada pukul 9 pagi. Saya tengok masih ada setia lagi. Jadi saya pun teruskan sajalah bagi kebahan untuk program seterusnya. Okay, thank you. Sehingga berjumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih kerana luangkan masa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagi laluan sekejap. Terima kasih Pak Adun. Terima kasih Encik Mahlan. Terima kasih Puan Ratu Mas. Terima kasih Izan. Terima kasih Encik Rio. Semua terima kasih ya. Tidak sempat sebut semua, lebih kurang dalam 100 orang. Ya, dalam kesempatan ini Puan. Halo Puan. Halo ya Tuan. Ya, sebelum kita menutup tiraya kita punya program pada pagi ini, saya bagi pihak warga koperasi daerah Beaufort merakamkan penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah kepada kita punya pengarah SKM baru karena telah pun dilantik sebagai pengarah seluruh raya koperasi Malaysia cawangan Sabah yang baru. Tahniah. Terima kasih YB Haji Roslan di atas ucapan sebentar tadi kepada Tuan Pengarah kita yang baru saja dilantik menjadi pengarah SKM Negeri Sabah, Encik Matias Pendapin. Ya, beliau pun turut bersama dengan kita. YB, terima kasih di atas sokongan pada YB untuk koperasi di Beaufort. Terima kasih. Kepada Tuan Pengarah baru SKM. Oh, terima kasih. Wah, semua ucapan untuk Tuan Pengarah ya, Encik Matias. Beliau masih berada di dalam talian kita ni. Dan terima kasih juga kepada penemu memberi pencerahan mengenai dengan program ini, dan ada usahawan dan juga koperasi itu sendiri dalam kita merealisasikan dengan ekonomi yang dalam kita menghadapi pandemik, dan juga sekaligus memberi ruang dalam penjelasan inilah. Jadi maknanya medium ini sangat baik pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak. Baik, terima kasih YB Roslan di atas pandangan dan komentar yang begitu bernas sekali untuk didengarkan kepada semua para kooperator di seluruh negeri Sabah. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih YB yang kami kasihi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih tuan penceramah kita Encik Mekendi yang masih setia lagi. Okey, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih ada 6 lagi. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Okey. Waalaikumsalam. Maknanya kita boleh live lah kan? Stay at home. Ya, kita boleh. Ya, berjumpa lagi kita dalam rumah. Ya. Stay at home. Terima kasih. Ah. Ya, stay Kami at ini home sudah dan dalam jangan lupa ambil vaksin. Ya. Ambil suntikan vaksinasi.
Jangan lupa kami ini sudah dalam rumah, kami lagi dalam bilik sudah ini. Alhamdulillah. Kabul sudah dalam rumah, dalam bilik lagi. Stay safe. Terima kasih. Ya. Okey, maaf baik. lah, Terima kasih. Pak, kita sama-sama live lah ya. Ya, live lah ini. Yeah. Okey.